Okay guys, kisah seram seterusnya ini berlaku kepada diri saya sendirilah dengan keluarga saya lah. Dulu masa ni tahun 90-an lah, saya ingat tahun 94, 95 begitulah ya. Kejadiannya di Tanjung Batu Laut, Kampung Pukat. Masa tu ayah saya ni cikgu, okay, guru besar. So dulu ayah saya masa tu pergi kursus. Jadi kursusnya bukanlah di Tawau, kursusnya di luar. So lebih kurang 2 minggu juga ayah saya outstation. Jadi oleh kerana mak saya masa tu mengandung, okay, mengandung adik saya yang keempat, saya tidak silap, ketiga ke keempat ya, mak saya mengandung. Jadi oleh kerana mengandung, tinggallah di rumah family saya di Tanjung Batu, Kampung Pukat, keluarga saya. Sebab risaulah apa-apa terjadi kan nanti macam mana. Sebab tu Kampung Pukat pun Tanjung Batu dekat dengan hospital, jadi senang dihantar. Jadi dijadikan cerita, masa tu ayah saya sudah pulang, pulang dari outstation lah. Malamnya, pada malamnya, masa tu saya sedar, saya tidur di bilik sepupu saya, tiba-tiba macam bunyi bising. Saya tahu lah mak saya masa tu mau bersalin. Saya cakap, mungkin saya terbangun tengah malam tu. Saya cakap, mungkin mak saya ni mau bersalin ni. Saya dengarlah macam bunyi orang bising di luar kan. Dan bila saya keluar, betul, mak saya dihantar pergi hospital ya untuk bersalin. So biasalah kalau orang bersalin ni air ketuban dia keluar. Masa tu menitiklah air darah mak saya lah. Dan mak saya dibawa pergi hospital. So banyaklah darah tu, tidak sempat dilap lah apa semua. Lepas tu saya masuk semula ke bilik. Tiba-tiba saya dengar bunyi katak yang banyak di bawah kolong. Bunyi katak banyak guys. Ya. Saya katakan bunyi, kenapa banyak tiba-tiba banyak bunyi katak ni? Ya. Ya, bunyi katak. Sangat seram guys bunyi itu, ya, seram. Jadi saya bangunkanlah sepupu saya. Dia cakap, dengan Lan bangun Lan. Dia cakap kan, kau dengar ke bunyi katak tu Lan? Jadi sepupu saya bangun, dia cakap, ya dengar, dia cakap kan. Berkatak juga di sini, saya cakap kan, sebab bawah tu laut. Dia cakap, jangan kau tegur. Sepupu saya cakap dengan, kau tidur baliklah, biarkanlah benda tu. Ya. Tak lama kemudian, saya dengar macam bunyi, macam menggaru di bawah kolong tu macam. Begitu kan, menggaru. Saya pun yang, siapa pula, anda kan kucing kan menggaru. Ya. Jadi saya cuba tengok lah. Saya menjenguk semula di luar. Dan guys, bila saya jenguk di luar, saya nampak macam, saya tak tahu lah apa saya nampak tu. Saya nampak bayang-bayang lah. Bayang-bayang macam ada orang, dia tengah jilat yang bekas darah tu di lantai. Saya nampak lah, saya tak tahu lah siapa. Masa tu saya masih kecil, jadi saya anggap mungkin family lap ke apa kan. Tapi saya tengok dia macam jilat lah benda tu di lantai. So saya masuk semula ke bilik, saya bagi tahu sepupu saya, siapa di luar tu? Sepupu saya cakap, kau tidur sekejap lagi, jangan kau peduli. So esokan paginya saya tengok balik lah yang bekas yang dilap tu hilang guys, bersih. Jadi saya tanya lah makcik saya, cakap, makcik dengar, saya nampak pagi tadi ada orang macam lap lantai ni. Makcik saya cakap, lap apa? Saya beritahu lah ada darah jatuh. Lepas tu saya beritahu ada bunyi katak. Makcik saya cakap, itu belengnya bukan katak, tapi itu balan. Baiklah, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh seorang pemuda yang bernama Faizal. Okay, Faizal ni dia seorang yang rajin dan dia bekerja sebagai pegawai bank. Okay, so kalau siapa yang pernah bekerja sebagai pegawai bank ni, dia sibuk, selalu sibuk. Ya, untuk tutup akaunnya memang kadang-kadang kalau malam lewat pulang. So itu memang pekerja pegawai bank lah. So dia ni jenis yang pekerja yang rajin. Jadi asal mak ayahnya telefon, dia cakap, bila kau balik Raya ni kau balik ke? Mak sibuk mak, busy mak. Dia lebih suka tidak balik lah. Dia tidak balik. Sebab kalau dia balik pun balik-balik tanya bila mau kahwin. Ya, rindu menantu, siapa menantu. Orang belum lagi keluarganya tanya lagi, jiran rumahnya sibuk lagi. Bila kau kahwin kan?
Jadi si Faizal ni malas lah aku balik. Tetapi satu hari terbuka hatinya untuk balik hari raya. Dia cakap, "Uish, tak boleh jadi ni, lama betul aku nak balik." Ya, mak aku pun dia cakap kan, mak ayah aku ni pun mungkin terlalu rindu sudah. So, untuk hari raya kali ni, dia cakap dia nekat untuk balik kampung untuk beraya. Jadi dia sudah semangat lah, kemas minta cuti, beritahu bos, "Okey bos, saya bercuti bos, saya mau balik raya." Okey, bosnya pun bagi cuti sebab dia terlampau rajin dan jarang balik-balik. Balik kampung, jadi dia pun balik. So dia pun kemas, malam tu jalan balik ke kampung. So sampai di kampung, dia rasa macam agak berbeza sedikit kampungnya. Dia cakap macam pelik lah, dia cakap kan. Biasanya kampungnya tidak juga begitu, macam suram. Biasanya kan kalau hari raya ni ada lampu liplap-liplap, apa semua kan, bunyi mercun. Tapi kira macam tidak meriah. Jadi dia tidak peduli lah. Dia naik ke rumahnya, jumpa mak ayahnya. Mak ayahnya sambut macam biasa. Ya. Tapi dia cakap, "Mak, kenapa macam tidak meriah raya di kampung kita ni?" "Ndaklah, biasa siap lah," mak ayah cakap. "Biasa saja." Jadi dia tidak hirau lagi benda tu. So dia tidur untuk bersiap besok hari raya kan. Dan bila dia bangun guys, dia terdengar suara macam pelik di luar bilik dia. Ya, dia cakap, suara apa ni? Ya. Jadi bila dia keluar, dia tengok orang yang dia tidak kenali. Dia cakap, "Siapa pula ni?" bilangnya kan. Datang malam-malam begitu ke rumah mak ayahnya. Kemudian orang-orang tu bercakap dengan dia. Orang-orang tu cakap, dia cakap, "Di sini bukan tempat kau. Kenapa kau datang sini?" Jadi dia heran. Apa hal ni? Dia cakap kan. Ya. Kemudian dia cari mak ayah dia. "Mak, ayah." Tapi mak ayah dia tidak jumpa. Kemudian dia keluar dari rumah. Dia tengok rumah dia macam bukan rumah. Dia cakap kan, "Apa ni?" dia cakap kan, "Kenapa macam pelik ni rumah ni?" Kemudian dia panggil mak ayah dia. Tidak nampak. Yang dia nampak hanya orang-orang yang pelik dalam rumah tu. Kemudian orang-orang tu masa tu berbaju putih lah. Kemudian keluar dan cakap sekali lagi, "Kau sudah masuk ke kampung kami dan kau kena bayar apa yang sudah kau lakukan." Maksudnya dia bagi tahu si Faizal ni, "Kau sudah masuk ke alam kami dan kau tidak boleh keluar." So baru si Faizal tahu yang dia pergi itu bukanlah kampungnya, tapi kampung Bunia. Jadi si Faizal lari. Dia tahu itu bukan kampung dia. Ya, dia lari keluar daripada kawasan situ dan cuba lari. Tapi bila dia mau cuba keluar daripada kawasan itu, tidak dapat keluar guys. Dia berulang-ulang berada di kawasan itu. Dia menyesal, mungkin terlalu lama sudah tidak pulang ke kampung. Ya, dan akhirnya si Faizal tu terlalu penat dan dia tidur saja di tepi jalan. Dan keesokan paginya orang jumpa dia berada di tepi jalan. Dan orang kampung, ini budak, kau budak dari mana ni? Kan tepi jalan. Dan dia bangun, dia tengok dia keretanya dengan bagnya sudah tersadai di tepi jalan. Dan dia bagi tahu lah dia mau balik kampung. Orang cakap, "Kampung apa bendanya kau di tepi jalan sini ni?" dia cakap kan. Rupa-rupanya dia telah disembunyi oleh Bunia. Dan selepas tu dia pandu semula kereta dan balik ke kampungnya yang betul. Dan mak ayahnya marah dia. "Baru kau tahu. Bagus itu," dia cakap, "hantu Bunian tu sembunyikan kau. Sebab jarang sangat balik kampung." Kena leter lagi dia. Jadi dia tetap ingatlah kisah tu dan menjadi teladan kepadanya agar sentiasa balik kampung dan ingat mak ayahnya, ingat keluarganya. Baiklah, kisah seram seterusnya berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Syukur. Okey, si Syukur ni asal cuti dia akan balik ke kampung rumah atuk neneknya. Rumah atuk neneknya ni terletak di dalam kawasan kebun getah. Jadi untuk pergi rumah atuk neneknya ni perlu lalu kebun getah lah dan mengambil masa lebih kurang
setengah jam juga baru sampai ke rumah atuk neneknya ni. Ni berlaku pada tahun 1990-an lah. Ya, belum ada telefon apa semua. Jadi dia memanglah cuti saja akan ke rumah. Dia minta kebenaran ibu bapanya, dia akan pergi ke rumah atuk neneknya. Atuk neneknya sedia maklum lah, asal cuti mesti dia datang. Walaupun tanpa call apakah, dia akan datang. Dijadikan cerita, si Syukur ni balik ke rumah atuknya, tapi agak lewat sedikit. Dia sampai lebih kurang mau dekat maghrib. Jadi kalau di kawasan kebun atau di kawasan hutan, kalau maghrib, kawasan kebun, hutan ni gelap, sebab cahaya sudah kurang masuk. Jadi si Syukur ni pun agak lewat sedikit. Jadi dia pergilah masuk ke kebun getah atuk neneknya tu. Jadi dia biasa sudah lalu jalan tu. Tapi bila dia lalu jalan, dia terasa macam terlalu lama jalan. Dia cakap, kenapa macam tak sampai-sampai rumah atuk nenek ni? Dan suasana semakin lama semakin gelap. Dan dia jalan, bila dia jalan tidak sampai rumah atuk neneknya. Dia cakap kan, kenapa tak sampai-sampai lagi ni? Ya, dia tengok jam lebih sudah daripada setengah jam, dia belum sampai lagi rumah atuknya dan keadaan semakin gelap. Jadi dia sudah macam yang tak sedap hati. Dia cakap, ni macam lain macam ni, dia cakap kan. Jadi oleh kerana sudah dia rasa tidak sampai masuk dalam, dia U-turn balik untuk pergi jalan besar. So dia U-turn. Dan bila dia U-turn, dia sampailah semula ke jalan utama. Dan bila sampai ke jalan utama, hari sudah maghrib, gelap. Jadi dia cakap, alamak, mau telefon. Masa tu belum ada telefon, seperti yang cakap tadi, mau telefon datuk nenek, belum ada lagi masa tu telefon. Jadi mau tidak mau dia terpaksa reda juga. Dia cakap, aku biasa jalan ni dengan lantak lah. Jadi sebelum dia jalan, dia baca doa sekali lagi. Dia baca Al-Fatihah, dia baca 3 Qul, dia baca ayat kursi. Kemudian dia gerak masuk sekali lagi. Dia beranikan diri. Jadi masa dia gerak, tiba-tiba dia nampak ada seorang lelaki tengah bawa torchlight di depan. Dia heran, siapa ke orang tu? Mendekati dengan dia. Dan tiba-tiba kelibat tu menegur dia. Syukur. Terkejutlah dia, siapa ni? Rupa-rupanya itu atuk dia. Ya. Kenapa kau, dia cakapkan, jalan maghrib gini, malam begini? Gila kadangnya. Sini, dengar. Dia terkejut lah. Dia terkejut yang atuknya tiba-tiba macam tahu pula dia mau pulang. Sebab dia pun tak beritahu dia mau pulang kan. Jadi atuknya cakap, kau ni boleh salah jalan sudah, boleh cakap. Ada benda yang mengganggu kau. Kau ikut atuk. So atuknya suruh dia jalan dahulu di depan. Atuknya di belakang jalan. Jadi sepanjang dong jalan sama juga. Mereka tidak sampai ke rumahnya. Jadi dia tanya, atuk, dengar, kenapa kita tidak sampai-sampai jalan kita ni, atuk? Tak payah kau bercakap, dia cakap. Kau jalan je terus. So dia pelik. Sedangkan dia dengan atuknya pun tak jumpa juga jalan ke rumah. Tidak lama kemudian dia nampak macam ada satu di depan ni, macam bukan kabus, dia macam kain warna hitam. Ya, macam kabus asap lah warna hitam besar di depan. Kemudian atuknya cakap, dengar, Syukur, pergi belakang, dia cakap. Kemudian atuknya ke depan. Kemudian atuknya cakap, jangan ganggu cucuku, dia cakap. Ini kebun, kawasan aku. Kau jangan-jangan memandai menguasai kawasan ini. Ini kawasan aku. Benda tu berbunyi seperti binatang merengus. Begitu. Kemudian atuknya cakap, kalau kau mau terus ganggu juga, ya, aku akan bacakan doa dan biar kau terbakar. Benda tu sekali lagi merengus. Si Syukur terkejut dengan apa yang atuknya berdepan dengan benda tu. Dia tidak nampak jelas, tapi dia nampak bayangan hitam di depan atuknya. Kemudian atuknya ambil tanah dan baca doa, ruqyah doa, ya, ayat kursi 3 Qul, Al-Fatihah. Kemudian atuknya pergi buang di tempat lembaga hitam tu. Kemudian macam ada bunyi makhluk berteriak lah, macam terbakar. Wah, begitu. Dan tiba-tiba hilang dan nampak jalan semula. So atuknya cakap, Syukur, ke depan semula.
Dan tidak berapa lama kemudian akhirnya dia jumpa juga rumah atuknya. Dan neneknya sudah menunggu di depan pintu. Neneknya tersenyum-senyum. Dia cakap, syukur, dia cakap. Kau diganggu juga akhirnya. Ketawa nenek dia. Neneknya ketawa pula tengok si Syukur diganggu. Nasib baik tidak ada apa-apa. Dan bila sampai rumah neneknya, dia tengok jam sudah pukul 2 pagi. Guys, punya lama orang jalan sampai pukul 2 pagi. So dari maghrib lebih kurang pukul 7 begitu, 2 pagi baru sampai ke rumah atuk neneknya. Atuk neneknya cakap, kau pergi mandi dan lupakan apa kejadian yang kau nampak tadi. Benda tu memang sengaja ganggu kau supaya kau sesat. Nasib baik ya, atuk dapat selamatkan kau. Lain kali kalau kau mau datang rumah atuk nenek, jangan waktu malam, biar siang. Dan atuknya cakap, nasib baiklah kau U-turn balik, dia cakap. Kalau kau tak U-turn, memang sudah kau masuk ke alam sana. So guys, itulah dia kisah seram kita kali ini.